Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ukhuwah penuh kasih sayang kepada semua anak didik ustazah sekalian. Ustazah Salbiah binti Muhammad Saleh dari Sekolah Menengah Sains Pasir Putih. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, eloklah kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, murid-murid sekalian. Pada hari ini kita sudah berada di topik terakhir bahagian sirah tingkatan 3. Hari ini, Ustazah akan bercerita tentang satu tajuk yang sangat menarik. Peristiwa ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir 1500 tahun yang lampau. Murid-murid sekalian. Pembukaan kota Mekah atau nama lainnya ialah Fathu Mekah merupakan rentetan peristiwa daripada perjanjian Hudaibiyah. Kenapa dinamakan Fathu? Tidak dinamakan peperangan, tidak dinamakan penaklukan. Fathu disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Fath ayat pertama, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka sebaik-baik pembukaan. Fathu adalah istilah yang paling tepat. Fathu bermaksud pembukaan. Fathu bermaksud terkumpulnya segala kebaikan, sama ada kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Melalui Fathu Mekah, orang Islam, orang yang beriman dan juga orang kafir dapat berkumpul dan mencari satu kata sepakat untuk mencari satu penyelesaian terhadap apa sahaja masalah. Murid-murid yang dikasihi sekalian, pembukaan kota Mekah tidak berlaku dengan mudah, tetapi penuh dengan strategi dan perancangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting, Fathu Mekah ini mendapat pertolongan penuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam topik ini, di akhir pembelajaran topik ini, Ustazah berharap anak-anak pelajar dapat menjelaskan kronologi pembukaan kota Mekah, iaitu pada poin 5.8.2. Seterusnya, murid-murid ingat lagi tak bagaimana peristiwa perjanjian Hudaibiyah dalam pembelajaran lepas? Murid-murid perlu faham, kita sekarang, umat Islam sekarang bukan lagi berada di Mekah. Mereka sudah berada di satu tempat yang asing, iaitu di bumi Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diancam di bumi Mekah. Kemudian Rasulullah cuba menyebarkan dakwah. Rasulullah pergi ke Habsyah namun telah ditentang dan dihalau. Rasulullah pergi ke Taif dan Rasulullah telah dibaling dengan batu oleh kanak-kanak Taif. Akhirnya penduduk Madinah membuat satu seruan mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk bersama-sama membangunkan bumi Madinah. Bumi Madinah asalnya didiami oleh orang bukan Islam. Namun sebaik saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, maka Rasulullah telah menjadi pemimpin pertama negara Islam, iaitu Madinah. Selepas daripada peristiwa tersebut, Rasulullah dan para sahabat telah membina satu kehidupan yang membahagiakan, yang menenangkan di Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi menunaikan umrah di Mekah. Sebenarnya ini bukan mimpi biasa. Ini adalah mimpi yang mengajak Nabi untuk kembali ke kota Mekah melihat tanah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlaku beberapa rentetan peristiwa sekiranya pelajar masih ingat, iaitu berlaku perjanjian Hudaibiyah. Semasa dalam perjalanan Rasulullah untuk kembali ke Mekah,
Terdapat beberapa peristiwa yang berlaku akhirnya membawa kepada perjanjian Hudaibiyah. Anak-anak pelajar ingat tak bagaimana perjanjian Hudaibiyah tersebut telah menetapkan satu kata, iaitu tidak dibenarkan untuk melakukan pembunuhan atau pergaduhan atau sebarang pertumpahan darah. Dalam perjanjian Hudaibiyah, umat Islam dan musyrikin Quraisy telah bersepakat untuk melakukan gencatan senjata dalam tempoh 10 tahun. Walau bagaimanapun, terdapat dua bani utama, dua kabilah utama sejak zaman jahiliah lagi yang telah bergaduh bermusuhan sepanjang berabad lamanya. Kaum yang pertama ialah Bani Bakar. Bani Bakar, setelah daripada perjanjian Hudaibiyah, Bani Bakar telah mengikat janji dengan musyrikin Mekah. Ini adalah janji keselamatan. Sekiranya mana-mana puak diancam, maka penjamin keselamatan sama ada musyrikin ataupun Rasulullah SAW akan datang membela bani tersebut. Bani Bakar, anak-anak, telah membuat perjanjian dengan musyrikin Quraisy. Mudah sahaja. Anak-anak ingat bakar, Bani Bakar. Bakar adalah api, membakar api. Api adalah satu objek yang kita tak suka, tak seronok. Maka Bani Bakar ini adalah satu bani yang telah berpihak kepada musyrikin Quraisy. Walau bagaimanapun, terdapat satu lagi bani, iaitu Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah adalah satu bani, satu kabilah yang telah berpihak kepada Rasulullah. Mereka telah mengikat perjanjian, janji setia dengan Rasulullah SAW. Anak-anak ingat tak? Sebenarnya mereka tidak dibenarkan bergaduh dalam tempoh 10 tahun. Namun kita perlu ingat, ini adalah puak jahiliah. Pergaduhan, pertumpahan darah adalah permainan kehidupan mereka. Mana mungkin mereka dapat bertahan sehingga 10 tahun lamanya. Anak-anak tahu tak apa yang berlaku selepas itu? Pada bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijrah, Naufal bin Muawiyah dan kumpulannya telah menyerang Bani Khuza'ah. Naufal bin Muawiyah merupakan Bani Bakar, telah bersubahat dengan musyrikin Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Mereka melakukan demikian tanpa apa-apa sebab. Mereka melakukan serangan pada waktu malam. Apa musyrikin Quraisy buat? Mereka tidak menghalang, bahkan mereka menyokong serangan tersebut. Musyrikin Quraisy telah memberi bantuan senjata api dan mereka juga telah memberi bantuan tenaga untuk sama-sama menyerang Bani Khuza'ah di satu tempat terpencil dinamakan Al-Watir. Musyrikin Quraisy menjangkakan apa yang mereka lakukan tidak akan sampai kepada Rasulullah, kerana Rasulullah SAW pada waktu itu berada di Madinah yang jauh perjalanannya hampir 400 km. Dalam peristiwa berdarah tersebut, pada waktu malam, beberapa orang kabilah Bani Khuza'ah telah dibunuh. Apa yang menyedihkan, terdapat beberapa orang telah dibunuh di tanah haram itu sendiri. Apa yang berlaku seterusnya, anak-anak pelajar? Seorang wakil, iaitu Amru bin Salim Al-Khuza'i, apabila puak mereka, kaum keluarga mereka telah diserang, telah segera menuju ke Madinah untuk memaklumkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Adik-adik cuba ingat, kenapa Amru bin Salim melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah tetapi tidak melaporkan kepada musyrikin Quraisy? Okey, berbalik kepada apa yang kita bincangkan sebentar tadi. Amru bin Salim Al-Khuza'i. Al-Khuza'i adalah satu nama bani, nama keluarga Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini telah berpihak kepada Rasulullah. Dalam perjanjian Hudaibiyah, sekiranya mereka diancam atau dianiaya, penduduk Islam yang diketuai oleh Rasulullah SAW akan turun menuntut bela atas apa yang berlaku terhadap Bani Khuza'ah. Kemudian apa yang berlaku apabila Amru bin Salim menuju ke Madinah? Setelah mengetahui peristiwa berdarah itu, pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, anak-anak ingat, tahun pertama Hijrah adalah tahun pertama Rasulullah SAW berada di Madinah. Tahun ke-6 Hijrah,
6 tahun setelah berada di Madinah, Rasulullah kembali ke Mekah dengan niat untuk menunaikan umrah. Namun, setelah beberapa peristiwa, Rasulullah dihalang untuk menunaikan umrah dan berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah kembali ke Madinah. Namun, 2 tahun selepas itu sahaja, iaitu pada tahun 8 Hijrah, Rasulullah terpaksa bergerak kembali ke Mekah untuk menuntut bela atas kezaliman yang berlaku ke atas Bani Khuza'ah. Apa Rasulullah buat? Rasulullah SAW tidak pergi sendiri. Rasulullah pergi bersama 10,000 orang tentera Islam. Kali ini bukan lagi pergi untuk berdamai, tapi kali ini pergi adalah untuk menuntut bela. Murid-murid perlu ingat, kita umat Islam bersikap sangat lembut kepada sama ada kepada orang Islam ataupun kepada orang kafir. Namun kita akan bersikap tegas ataupun kita akan melawan kembali sekiranya kita mula diancam. Inilah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam perjanjian Hudaibiyah pada 2 tahun lepas sebelumnya, iaitu pada tahun 6 Hijrah, Rasulullah SAW hanya membawa 1,400 orang. 1,400 orang dalam perjanjian Hudaibiyah. Namun kini pada tahun 8 Hijrah, Rasulullah SAW membawa 10,000 orang tentera Islam. Bayangkan anak-anak, bilangan rombongan Islam telah meningkat hampir 10 kali ganda dalam tempoh 2 tahun. Inilah kekuatan sebenar umat Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang tanpa paksaan. Namun mereka bersama-sama bersatu dengan Rasulullah terutamanya untuk membela kembali Bani Khuza'ah yang telah dizalimi. Jadi anak-anak pelajar, sekiranya 10,000 orang telah bergerak bersama Rasulullah ke Mekah, siapa yang akan menjaga Madinah? Rasulullah sebenarnya telah memberikan amanah ini kepada Abdurrah Al-Ghifari. Abdurrah Al-Ghifari telah dilantik sebagai ketua sementara di Madinah. Mana-mana tempat tidak boleh ditinggalkan tanpa ada ketua. Lebih-lebih lagi sebuah negara Islam yang besar, iaitu negara Islam Madinah. Rasulullah SAW selaku ketua, namun Rasulullah juga merupakan ketua tentera Islam. Jadi apabila berhadapan dengan urusan tersebut, Rasulullah telah melantik ketua sementara, iaitu Abdurrah Al-Ghifari. Seterusnya, kita tengok. Dalam perjalanan ke Mekah, Rasulullah SAW dan para sahabat telah berhenti di satu tempat bernama Maru Zuhran. Pelajar cuba lihat dalam slide. Terdapat satu bulatan hijau. Bulatan hijau itu merupakan satu tempat yang berada di antara Madinah dan juga Mekah. Tempat itu adalah Maru Zuhran. Apa yang berlaku di Maru Zuhran? Di Maru Zuhran, Rasulullah SAW mengarahkan para sahabat berehat seketika. Kemudian, pada waktu malam, mereka diarahkan untuk menyalakan unggun api. 10,000 tentera menyalakan 10,000 unggun api yang sangat marak. Maru Zuhran sudah berada hampir dengan Mekah. Kepanasan dan kemarakan api tersebut telah dapat dilihat oleh penduduk Mekah. Nyalaan unggun api yang marak ini telah menimbulkan persoalan dalam kalangan penduduk Mekah. Apa yang berlaku? Siapa yang datang? Siapa lagi yang ingin menyerang kami? Mereka mula berasa ketakutan. Lebih-lebih lagi, pemimpin besar mereka seperti Abu Jahal dan Abu Lahab telah tiada meninggal dunia dalam peperangan sebelum itu. Penduduk Mekah mula berkira-kira. Mereka ingin mengetahui apa yang telah berlaku. Sebenarnya anak-anak pelajar, ini adalah serangan yang cukup strategik oleh Rasulullah SAW yang dinamakan Perang Saraf. Apa yang dimaksudkan dengan Perang Saraf? Perang Saraf bukanlah dengan cara mengangkat senjata. Namun Perang Saraf adalah dengan cara menjatuhkan motivasi pihak lawan. Cara yang Rasulullah buat adalah hanya dengan menyalakan unggun api. Hakikatnya unggun api, sekiranya satu unggun api tidak membawa makna apa-apa. Tidak mampu menakutkan sesiapa sahaja. Namun dengan 10,000 unggun api, maka unggun api tersebut dilihat sangat menggerunkan dan menakutkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, penduduk Mekah telah menghantar
seorang wakil iaitu Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan merupakan pembesar musyrikin Quraisy yang masih tinggal. Abu Sufyan dihantar untuk bertemu dengan Rasulullah. Dalam perjalanan, Abu Sufyan telah bertemu dengan seorang lagi, rakannya iaitu Al-Abbas. Al-Abbas bertanya kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, ke mana kamu pada tengah malam ini?" Abu Sufyan menjawab, "Aku ingin meninjau apa yang berlaku sekarang." Marak sangat api sehingga sampai ke penduduk Mekah. Anak-anak di Mekah sudah mula berasa takut. Al-Abbas mengatakan, Muhammad sudah kembali. Muhammad kembali bersama 10,000 orang tentera Islam. Mahukah kamu aku jumpakan dengan Muhammad? Abu Sufyan bersetuju untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang singkat itu sangat menakjubkan anak-anak. Abu Sufyan seorang pembesar Quraisy yang sangat keras hatinya, yang sangat garang dan sangat bengis. Dengan perjumpaan sekejap sahaja dengan Rasulullah, maka Abu Sufyan telah memeluk agama Islam. Peristiwa tersebut adalah satu peristiwa yang sangat besar dalam Islam dan sangat membantu dalam pembukaan kota Mekah. Sebagai menghormati Abu Sufyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menawarkan, sekiranya rombongan kami, pasukan kami memasuki kota Mekah, mereka yang berlindung di rumah kamu Abu Sufyan nescaya tidak akan diusik. Sesiapa yang berlindung di rumah kamu Abu Sufyan, mereka akan selamat. Apa yang berlaku seterusnya? Pada hari Rabu 17 Ramadan, peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan, anak-anak. Rasulullah bukan sahaja penat, tidak makan, namun Rasulullah mempunyai semangat yang sangat kuat untuk kembali ke kota Mekah. Pada hari Rabu 17 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat mula bergerak menuju ke Mekah. Peristiwa tadi berlaku di Maru Zuhran dalam perjalanan, belum lagi sampai ke Mekah. Pada 17 Ramadan, Rasulullah meneruskan perjalanan ke bumi Mekah. Dan Rasulullah berhenti sekali lagi di satu tempat yang bersejarah bernama Zutua. Anak-anak kena ingat, kita dah belajar dua tempat. Yang pertama tadi ialah Maru Zuhran. Yang kedua adalah Zutua. Apa yang Rasulullah buat di Zutua? Rasulullah telah mula merancang satu strategi peperangan yang lain. Jika tadi di Maru Zuhran, Rasulullah telah menyalakan unggun api. Kini Rasulullah telah memecahkan tentera Islam kepada 4 kumpulan besar. Kumpulan yang pertama dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kumpulan kedua dipimpin oleh panglima yang cukup hebat, iaitu Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid adalah pedang Allah, merupakan pedang Allah yang sangat ditakuti oleh musyrikin Quraisy. Kumpulan ketiga dipimpin oleh Zubair bin Awam, iaitu seorang pahlawan yang sangat handal bermain senjata. Dan kumpulan terakhir dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. 4 kumpulan ini secara serentak memasuki kota Mekah. Penduduk Mekah yang waktu itu sedang lena tidur terkejut melihat terdapat 4 Mekah mula dikepung daripada 4 penjuru. Kesemua penjuru tersebut tidak mendapat tentangan kecuali kumpulan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Apa yang berlaku kepada kumpulan Khalid Al-Walid? Kumpulan Khalid Al-Walid terpaksa melalui serangan tentera musyrikin Quraisy. Mereka bertempur untuk memasuki kota Mekah dan akhirnya 2 orang Islam telah mati syahid pada kejadian tersebut. Dan musyrikin Quraisy seramai 12 orang telah terkorban dalam kejadian tersebut. Pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin tentera yang sangat bijak. Strategi yang Rasulullah jalankan ini berjaya membuahkan hasil dan umat Islam berjaya memasuki kota Mekah dengan aman. Murid-murid boleh melihat peta di hadapan. Dalam peta tersebut menunjukkan 4 penjuru yang telah dikuasai oleh tentera Islam. Sekiranya 10,000 orang dibahagikan kepada 4, maka
hampir 3,000, iaitu 2,500 orang akan berada di setiap kumpulan. Rasulullah masuk ke Mekah tanpa berlaku sebarang pertumpahan darah. Sekiranya dilihat, kota Mekah pada waktu itu telah ramai kehilangan pembesar-pembesar seperti yang Ustazah sebutkan tadi. Abu Jahal dan Abu Lahab sudah lagi tiada. Umayyah bin Khalaf yang sangat kuat menentang Islam sudah lagi tiada. Dan dengan kekuatan yang makin besar oleh umat Islam, mereka dapat masuk ke Mekah dalam keadaan aman dan cuma berlaku sedikit peperangan dalam kumpulan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Seterusnya kita saksikan apa yang berlaku lagi. Akhirnya pada tahun 8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh tentera Islam telah berjaya masuk ke Mekah. Tahun ini pada tahun 8 Hijrah adalah satu tahun yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Mereka berjaya kembali ke Mekah dalam keadaan satu kemenangan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fatham mubina. Ini adalah fathan. Fathan bermaksud pembukaan yang besar. Kota Mekah mula dibuka kepada umat Islam yang mana suatu ketika dulu pernah ditutup dengan rapat. Sedangkan kota Mekah merupakan tanah kelahiran mereka. Rasulullah SAW lahir di Mekah. Abu Bakar lahir di Mekah. Umar Al-Khattab lahir di Mekah. Apatah lagi Saidina Ali bin Abi Talib, iaitu sepupu Rasulullah, juga lahir di Mekah. Dan kubur keluarga orang Islam juga ramai berada di Mekah. Dan pada tahun 8 Hijrah, bermakna 8 tahun sahaja selepas umat Islam berhijrah ke Madinah, Allah telah menjanjikan satu kemenangan yang nyata. Murid-murid sekalian, berdasarkan peristiwa yang berlaku dalam Fathu Mekah tadi, terdapat beberapa kronologi, iaitu yang pertama berhenti dari satu tempat ke satu tempat, berhenti di Maru Zuhran, kemudian berhenti di Zutua. Adakah berlaku sebarang pertumpahan darah? Tidak kan? Tidak berlaku sebarang pertumpahan darah kecuali sewaktu dipimpin oleh Khalid Al-Walid yang mana musyrikin Quraisy telah berjaga dan mula menyerang umat Islam. Maka sewaktu itu berlaku sedikit pertempuran, akhirnya membawa kematian syahid 2 orang tentera Islam. Adakah sama? Ustazah nak tanya murid-murid sekalian, adakah sama pembukaan kota Mekah dan penaklukan penjajah lain? Murid-murid belajar sejarah. Negara kita Malaysia pernah dijajah oleh British. Negara kita pernah dijajah oleh Jepun. Kita juga telah membaca banyak buku sejarah bagaimana teruknya yang dilakukan oleh penjajah. Yang sewaktu itu dikatakan, sekiranya kita bertanya ataupun kita membaca buku sewaktu itu, orang-orang kampung terpaksa memakan selipar ataupun memakan getah kerana terlampau lapar. Makanan utama hanyalah ubi kayu. Itu adalah penjajahan barat terhadap negara kita. Namun dalam Islam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menakluk kota Mekah bukanlah satu penaklukan ataupun penjajahan biasa. Ini adalah satu pembukaan, iaitu satu peluang untuk berdamai antara musyrikin Quraisy dan juga penduduk Islam. Maka di sini murid-murid kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Islam. Umat Islam pernah dihina, pernah dihalau, pernah diseksa di bumi kelahiran mereka sendiri. Sehingga pada satu saat umat Islam dilarang untuk membeli belah. Mereka diboikot. Mereka tidak punya makanan. Sekiranya mereka diketahui menganut agama Islam, mereka akan diseksa. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah diseksa. Kita lihat bagaimana Sumayyah diseksa. Mereka diseksa dengan sangat teruk. Dan Allah menjanjikan satu kegembiraan buat mereka, penduduk Islam, iaitu di bumi Madinah. Dan akhirnya, disebabkan kesabaran penduduk, disebabkan kesabaran muslimin, orang Islam dan juga orang yang beriman, yang dipimpin oleh Rasulullah, dalam tempoh 8 tahun, Allah telah mengembalikan bumi Mekah kepada penduduk Islam. Kita lihat, tidak sampai 10 tahun, Allah telah mengembalikan Mekah kepada Rasulullah, kepada umat Islam dalam keadaan yang terhormat. Bahkan Rasulullah pada waktu itu
pada waktu pembukaan kota Mekah telah diterima dengan baik oleh saki-baki penduduk Mekah yang ada. Okey. Sebelum kita berakhir, Ustazah mempunyai beberapa soalan pengukuhan untuk pelajar-pelajar sekalian. Okey, berdasarkan cerita yang Ustazah kongsikan tadi, nyatakan nama kabilah yang saling bermusuhan sejak zaman jahiliah. Apa nama kabilah tersebut? Apa kabilah yang jahat tadi? Apa nama kabilah yang jahat? Yang berpihak kepada musyrikin Quraisy. Okey, bagus. Bani Bakar. Bakar, membakar, api, jahat. Okey, dan ada satu lagi kabilah iaitu yang berpihak kepada Rasulullah. Apa namanya? Bani? Okey, bagus. Bani Khuza'ah. Bani Bakar dan Bani Khuza'ah, dua kabilah utama pada zaman jahiliah yang telah bermusuhan sejak sekian lama. Soalan kedua. Apakah bantuan yang diberikan oleh musyrikin Quraisy terhadap Bani Bakar? Ingat tadi pada waktu malam, mereka telah membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Apa bantuan mereka? Terdapat dua jenis bantuan yang mereka berikan. Okey, yang pertama ialah bantuan senjata. Yang pertama adalah bantuan senjata. Yang kedua ialah bantuan tenaga. Bermakna mereka memberikan senjata kepada Bani Bakar. Agak-agak anak-anak pelajar, apakah senjata yang digunakan pada zaman Rasulullah? Mungkin tiada machine gun, mungkin tiada bom atom, tetapi yang ada adalah anak panah ataupun beberapa peralatan tentera yang lain. Pedang. Okey, pedang sangat diperlukan pada waktu tersebut. Okey, bantuan tenaga. Ini bermakna musyrikin Quraisy sebenarnya telah bersama-sama Bani Bakar. Mereka turut sama membunuh dan menghapuskan Bani Khuza'ah. Okey, yang seterusnya ialah soalan kebat pada pendapat anak-anak. Mengapakah Rasulullah SAW berjaya memasuki kota Mekah tanpa berlaku pertumpahan darah? Kerana dinamakan penaklukan. Bukan dinamakan penaklukan, ini adalah fathu, pembukaan. Okey, kenapa tidak berlaku sebarang pertumpahan darah? Ya, betul. Ini adalah kerana bijaknya strategi yang disusun oleh Rasulullah SAW bermula dengan perang Saraf, iaitu nyalaan unggun api di Marru Zuhran. Yang kedua ialah pembahagian tentera kepada 4 kumpulan. Sekiranya Rasulullah masuk ke Mekah dengan satu kumpulan sahaja, nescaya kumpulan tersebut akan diserang. Namun strategi 4 penjuru ini sangat berkesan. Jadi, anak-anak pelajar sekalian, Ustazah minta semua ulang kaji balik pelajaran hari ini. Kita akan sambung lagi dalam perjumpaan seterusnya. Semoga anak-anak beroleh ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Sebelum Ustazah akhiri pembelajaran pada hari ini, Ustazah ingin membaca serangkap pantun. Hujung minggu pergi berkelah di kampung sana. Cahaya kemenangan kini terserlah. Janji Allah pasti terlaksana. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.